فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله يحب المتقين. Sidang hadirin ahli jemaat yang dimuliai dan dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita usaha menyuburkan iman kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Yang kita selalu muhasabah, kira dan ulang kaji hidup kita, adakah selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Islam kita, oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan muhasabah, dengan membarui perkiraan kita terhadap iman kita dan amalan kita, akhlak kita dan cara hidup kita, insya-Allah kita sentiasa berada di atas siratal mustaqim, insya-Allah taala. Sidang hadirin ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di tengah-tengah kita sedang seronok menghayati kesan-kesan daripada ibadat pada bulan Ramadan Al-Mubarak, sama ada siam atau puasa-puasa sunat. Itu juga solat qiyamul lail, sembahyang tahajud, sembahyang witir di waktu malam. Begitu juga pembacaan Al-Quran kita masih terus lagi, walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, tapi demi untuk menjagakan kesan-kesan Ramadan, kita selalu menghayati, menghidup, mengamalkan kesan-kesan tadi supaya dapat dibawa sampai kepada Ramadan akan datang pula, insya-Allah taala. Dan di tengah-tengah kita mengikuti perkembangan saudara-saudara kita yang sedang dalam kecemasan dan dalam kesusahan kerana pertarungan antara dua ideologi, dua kepahaman, dua aliran, yaitu di Suriah dan juga dua agama di Myanmar atau di Burma. Dan juga kita dengan penuh sokong menolong dan membantukan mereka supaya mereka dapat menghilangkan kecemasan hidup di atas dunia ini, seperti mana kita juga tidak suka hidup cemas dan hidup susah dalam dunia ini. Di celah-celah itu kita dikejutkan satu lagi perkara yang membawa kepada hati-hati kita tidak senang mendengar dan melihat apa yang dilakukan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk istihza, dalam bentuk menghina, mengejek dan mesenda-senda main terhadap Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh segelintir sekumpulan manusia yang tidak suka melihat dunia ini berada dalam damai, dalam selamat, yang hidup dapat membawakan keselamatan hidup dunia menuju kepada akhirat. Maka timbullah perpecahan, pertarungan dan perselisihan, bahkan membawa kepada kematian. Ini tidak syak lagi bahawasanya perbuatan ini adalah dirancang, ada plan di sebalik perbuatan ini. Tapi kita umat Islam, kita anggapkan bahawasa ini bukan siri yang baru, bukan perbuatan yang baru timbul di dunia ini, tapi dia merupakan siri-siri daripada dulu sampai sekarang. Istihza, berolok-olok, senda main, menganying, mengejek terhadap para rasul, para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa manusia
ke pantai kedamaian dan keselamatan telah berlaku sejak dulu sampai sekarang, mungkin sampai kiamat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja qadar diejek, dilakukan dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang keji, kata-kata yang menghinakan terhadap pribadi seorang manusia yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, memilih baginda menjadi rasul yang terakhir untuk membawa rahmatan lil alamin. Mereka sanggup menghina dan sebagainya, seolah-olah mereka adalah manusia yang mempunyai akal tidak sihat, yang sanggup menghinakan seorang nabi yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai nabi yang membawa kemanusiaan, kemuliaan, bawa kunatam kepada dunia ini. Bukan saja Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quran, tapi orang-orang yang bukan Islam, ahli-ahli fikih barat, yang mana mereka memandang kepada Islam dengan fikiran yang baik, dengan fikiran yang waras, bukan fikiran untuk mengkhianatkan Islam atau untuk menyekatkan Islam daripada berkembang, maju dan tersebar luas di semerata dunia. Maka mereka memuji Nabi Muhammad SAW. Salah seorang daripada ahli fikih barat, dia menulis satu buku, satu orang tokoh yang memberi manfaat kepada dunia, satu orang buruk yang memberi faedah kepada dunia. Maka orang yang pertama yang dia letak dalam daftar ialah Nabi Muhammad SAW. Bila ditanya mengapa kamu ambil Nabi Muhammad, letak pada angka pertama dalam 100 orang tokoh yang memberi faedah kepada dunia, maka dia menjawab kerana Nabi Muhammad SAW telah berjaya memimpin dunia ini kepada kedamaian dan telah berjaya menunjuk, membimbing umatnya supaya menjadi suatu umat yang mulia, agung di dunia ini dalam masa yang singkat sahaja, dan memberi faedah di dunia dan di akhirat. Itu seorang daripada ahli fikih barat yang dia bukan Islam, tapi oleh kerana ahli fikih yang dia fikir dengan benar-benar fikiran dia, maka dia akui kebaikan mana-mana orang, tidak kira sama ada orang itu orang Islam atau orang bukan Islam. Maka inilah menunjukkan bahawasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ingin atau orang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ada tujuan di sebaliknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan saja diejek, bukan saja diperolok-olok, tapi Nabi kita semasa dia berada di Mekah telah dirancang untuk membunuhnya, supaya tidak ada lagi Muhammad di dunia ini. Dan bila Muhammad tidak ada di dunia ini, maka tidak adalah pengikut-pengikut, tidak adalah manusia yang memeluk Islam, tidak adalah manusia yang menjadikan Islam sebagai cara hidupnya. Tapi apa yang dirancang, segala rancangan buruk tetap gagal kerana Allah Subhanahu wa taala telah sanggup menjaga Nabi yang mulia, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, kita memandang apa yang dilakukan oleh apa sahaja perbuatan buruk terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sama ada cara lukis gambar Nabi yang dia bertujuan supaya nak menghinakan Nabi sebagai seorang manusia yang suka syahwat, suka kepada orang wanita, beristeri lebih banyak daripada orang tamada, orang biasa. Atau dia melakonkan filem sebagai nak menyatakan Nabi juga orang yang suka kepada perempuan, orang yang bernafsu syahwat tinggi,
dan orang yang kerahai dia, orang yang suka tumpah darah, yang mana berlaku peperangan dengan sebab Islam, ikut apa yang mereka kata. Apa sahaja yang dibuat, kita memandang bahawa itu adalah satu perkara positif, perkara yang berfaedah kepada Islam dan umatnya. Kalau kita lihat setelah mana berlakunya, sama ada tulis gambar kartun bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sama ada apa yang ditayang dalam filem yang baru sahaja panah-panah, orang-orang bukan Islam di barat, mereka mencari Islam. Mereka mencari buku-buku, sehingga buku-buku sakut pahaman Islam di pasar habis, tidak ada buku kerana dibeli oleh orang-orang barat, kerana mereka mahu tahu siapa dia Nabi Muhammad yang dilakukan oleh sesengah orang sebagai menghinakan sehingga menggelegarkan dunia. Berlaku demonstrasi, berlaku tunjuk perasaan di sana sini, siapa membakarkan kedutaan, bahkan membunuh duta Amerika yang berlaku di Libya. Orang yang ada suka kepada ilmu, dia suka mengetahui, suka mengkaji untuk mengenalkan sesuatu peristiwa kejadian. Mengapa Nabi Muhammad diejek oleh manusia? Sudah tentu bila ada orang berani baca, suka dia nak kaji, dalam kaji dia kadang-kadang dia temu kebenaran, lalu dia masuk Islam. Semakin diejek Nabi Muhammad, semakin ramai orang-orang yang mencari Islam. Walaupun dia tidak masuk Islam selalu, tapi dia dalam kajian, suatu hari nanti dia terima Islam. Yang mereka buat, mengejek, menganjing, menghina Nabi, tidak ada lain kerana Islam sedang bergerak, tersebar luas di Eropah sekarang. Bukan main. Islam kita hari-hari diterima oleh orang-orang yang bukan Islam, terutama orang-orang Kris yang mana ajaran agama dia kering, tidak hidup, tidak basah, tidak menghidupkan jiwa, tidak membentukkan manusia supaya menjadi seorang manusia yang betul-betul bertuhan. Tapi Islam kita, Masya Allah, dapat dilihat semaya waktu 5 waktu sehari semalam pun, itu menandakan suatu hayawiyah, suatu perkara yang menghidupkan penganut agama Islam. Bukan seminggu sekali di tempat ibadat dengan nyanyian, dengan doktrin dan sebagainya. Tapi Islam adalah agama untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala dalam arti katanya sebenar. Dengan itu kita memandang bahawa semakin banyak dilakukan kejahatan dan dibuat penghinaan terhadap Nabi kita, maka semakin banyak manusia akan mencari Islam kita, insya-Allah taala kita sama-sama berdoa. Dan kita kena yakin bahawasanya walau 1000 penghinaan, walau 1,000,000 tipu helah daripada musuh terhadap Islam, lebih-lebih lagi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita tetap menjadi agung dan mulia, tidak menyentuh keagungannya dan kemuliaannya, tidak kurang kebesarannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah sanggup menjaga, membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan ayat, cukup dengan nama saja. Nama Nabi Muhammad, nama Nabi Ahmad. Apa artinya? Muhammad adalah orang yang terpuji, orang dipuji, disanjung, dihormati oleh manusia. Maka Nabi Muhammad tetap disebut, ditinggikan, diulangi di dalam dunia ini, lebih-lebih lagi di kalangan orang-orang Islam yang sembahyang 5 waktu dan sembahyang yang lain lagi daripada sembahyang sunat. Karena
Islam menghendaki supaya setiap orang Islam berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nama Nabi tidak terhapus daripada dunia ini. Selama mana ada dunia ini, maka nama Nabi tetap diagung, dimulia, disebut oleh manusia. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan tinggi angkat engkau akan sebutan aku. Di mana-mana orang sebut. Kalau berlaku pada awal dulu, pada tahun 2500 di Sweden, orang yang benci pada Nabi, dia buat gambar kartun Nabi Muhammad. Dalam tahun tu, orang-orang Islam yang beranak banyak yang letak namanya Muhammad untuk memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sebagai seorang manusia yang berjasa. Dengan sebab itu, satu lagi ahli fikir barat, dia kata kalau Nabi Muhammad diserah teraju pemerintahan dunia, nescaya Nabi Muhammad dia berjaya memimpin dunia kepada kedamaian. Ini aku kan rabrong daripada musuh Islam yang dia bukan orang Islam. Kerana dia tahu pribadi Nabi Muhammad, dia kaji sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pula Ahmad, nama Ahmad disebut dalam Al-Quran, dalam surah Saf. Ahmad mana orang yang paling dipuji, orang banyak dipuji, orang yang paling suka memujinya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain pada itu, kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, dia telah sanggup menjagakan Nabi. Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami akan menjaga, membela engkau Muhammad daripada orang-orang yang istihza, orang-orang menganying, orang-orang yang mengejek-ngejek kamu yang. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah sanggup di mana dia isytihad dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kalau kita baca pula surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah beri kepada engkau, hai Muhammad, akan kebajikan yang besar, akan nikmat yang banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada di dunia maupun di akhirat. Oleh itu sembayalah kamu, hai Muhammad, dan sembelihlah kamu, inna syani'aka huwal abtar. Siapa-siapa yang benci pada engkau ya Muhammad, bahwal abtar, maka dia akan putus daripada dia. Itu Allah Ta'ala sanggup. Maka lihatlah sekarang bagaimana umat Islam bila dilakukan apa kejahatan kepada Nabi Muhammad, maka mereka bangun mempertahankan Muhammad. Tapi ada setengah yang melampau, ada setengahnya yang sejuk, ada setengahnya yang pertengahan. Kita ambil jalan yang pertengahan, sebaik-baik jalan untuk kita mempertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik sekali, kita jadikan Muhammad sebagai kekasih kita yang sejati. Jangan kasih mulut sahaja, kasih dengan hati, kasih dengan mulut, kasih dengan perbuatan. Kasih dengan perbuatan, kita kena ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum. Kata olehmu ya Muhammad kepada umatmu, sekiranya mereka benar-benar kasih dan cinta kepada Allah, hendaklah ia ittiba', ikut akan aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah kasihkan mereka dan Allah ampunkan dosa. Kita ada banyak kewajipan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kasih saja, bukan sekadar email saja, tapi kita kena ambil Nabi sebagai contoh tauladan dalam amalan kita. Jangan sama sekali kita jadi Nabi di satu benang, kita satu benang yang lain.
di satu wadi yang lain, kita di satu lembah yang lain yang tidak ada hubungan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari belajarlah kita tentang konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa arti Muhammadur Rasulullah? Apa yang dikehendaki kita mengerjakan dan kita melaksanakan konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya kita benar-benar dapat menghayati dalam kenyataan hidup kita, bukan khayalan, bukan perkataan kosong saja. Tidak ada apa-apa yang boleh menunjukkan bahawa kita kasih dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu sidang hadirin ahli jemaah yang mulia, mari kita ulang kaji tentang apakah kewajipan kita terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat membelakan Nabi dalam bentuk kita, amal kita dan pelaksanaan kita dalam hidup kita. Sunnah Nabi kita pasti belajar, kita pasti tahu, terutama apa yang dituduh oleh orang-orang barat terhadap Nabi kita. Misalnya Nabi, mengapa Nabi diizin oleh Allah Subhanahu wa taala beristeri lebih pada 4? Apakah betul yang dituduh oleh orang-orang barat bahawa Nabi orang yang bersyahwat ini? Nanti kita masuk dalam perangkat orang-orang yang menuduhkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara ini yang kita kena tahu. Berapa orang Nabi beristeri? Adakah semua anak dara belaka? Tidakkah Nabi beristeri beberapa orang bujang, janda? Apa tujuan? Apakah Nabi tak kuasa nak beristeri dengan orang yang anak dara, yang umur-umur muda semacam Aisyah belaka? Kerana Nabi dia bukan tujuan syahwat. Kalau nak syahwat, dia tidak ambil Khadijah daripada awal lagi. Kerana Khadijah umur 40 tahun, Nabi kita umur 25 tahun. Nabi kita boleh ambil yang dara umur 15, umur 18. Kerana Nabi dipercayai. Dan Nabi semua orang akui tentang akhlaknya yang baik, amanahnya dan mulianya. Tidak biasa minum arak, tidak masuk orang panggil majlis-majlis judi, majlis-majlis apa ni, becak dan sebagainya, seperti pemuda-pemuda di zaman jahiliah yang mereka itu menyertai setiap majlis apa ni, jahat dan buruk, maksiat dan sebagainya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah tahu bahawa Muhammadlah sebagai nabi yang terakhir. Mudah-mudahan kita dapat membaharui semula cita-cita kita, amalan kita, iman kita dengan Nabi Muhammad, dan juga kasih kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.